Maknanya dia menolak secara halus. Kehalusan itu menyebabkan Sultan sendiri faham. Dengan sendirinya dia tahu dia layak ataupun tidak. Dikisahkan Raja Majapahit ketika itu, Raja Brawijaya V beragama Hindu telah melarikan diri ke Bali setelah kerajaannya diruntuhkan pendakwah Islam yang dibantu pengikut Wali Songo pada tahun 1478. Setelah itu berdirilah kerajaan Islam Demak di Jawa Tengah yang dipercayai dipimpin oleh bapa kepada Puteri Gunung Ledang, Sultan Alam Fatah Al-Akbar. Cinta datang tanpa diundang. Dia datang bagai sakti, bagai mekar kembang pagi. Pada suatu malam sunyi, angin dingin menusuk kalbu. Datang seorang puteri rupawan berasyik masuk dalam mimpi baginda Sultan. Terlalu luar biasa akan rupa perempuan itu, membelai dan menggoda baginda sehingga kan tidak ingin terjaga dari mimpinya. Menjelang matahari memancar di ufuk timur, baginda menitahkan nujum istana terus menghadap. Lalu ditanyakan, siapakah perempuan tersebut yang muncul dalam mimpinya? Lalu dikabarkan, perempuan itu adalah Puteri Gunung Ledang, penjaga Gunung Ledang sejak ratusan tahun yang lalu. Ampun, Hang Tuah. Maka bermula perjalanan Hang Tuah, Tun Mamat dan beberapa pegawai istana untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Hanya Puteri Gunung Ledang. Bahkan Puteri Kayangan sekalipun patut sanggup menyembahkan ke bawah duli tuanku. Dari segi keislaman, dari segi adat, dari segi kemelayuan dan dari segi budaya. Jadi tidak boleh kita pisahkan dalam soal itu. Jadi kalau kita dapat lihat, cerita ini ada cerita di dunia nyata dan ada cerita yang saya panggil di dunia yang tidak nyata. Dunia tidak nyata ini saya istilahkan sebagai cerita sastra. Itu yang dikatakan ada unsur-unsur mitos. Jadi ada dikatakan bahawa Tun Mamat sampai ke puncak. Ada yang mengatakan Laksmana Hang Tuah sampai ke puncak. Dan ada syarat-syarat peminangan darah anak Sultan Ahmad. Dan ada hati nyamuk dan berbagai-bagai lagi. Semuanya ini ada nilai pengajaran, nilai pendidikan yang perlu kita fikirkan. Maka Tun Mamat teruskan langkah demi membawa utusan baginda Sultan. Setelah tiba di sebuah taman dipenuhi rimbunan pokok bunga, kedengaran merdu nyanyian gurindam mendayu-dayu di sana sini. Maka terkejutlah Tun Mamat bila muncul seorang perempuan tua merenung tajam ke arahnya. Tun Mamat terus menyampaikan hajat Sultan Mahmud yang ingin memperisterikan Puteri Gunung Ledang. Apa tujuan anak anda kemari? Hamba datang membawa titah baginda Sultan Melaka meminang Tuan Puteri Gunung Ledang. Boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Itu lebihnya orang Melayu. Dia bukan kata tolak, tetapi orang Melayu menolak dengan penuh hikmah, dengan penuh adab. Ya, kalau kita lihat, kalau dalam pantun lama ada bercerita anak Cina memasang pukat sampai ke Delhi, hidup di dunia elok beradat, budi bahasa tak boleh dijual beli. Maknanya dia menolak secara halus. Kehalusan itu menyebabkan Sultan sendiri faham. Dengan sendirinya dia tahu dia layak ataupun tidak. Terdapat beberapa teori yang timbul dari kajian sastra lisan dan kacamata masyarakat berkenaan syarat yang diberikan kepada Sultan Mahmud. Dikatakan syarat 7 dulang hati nyamuk dan hati hama dibuat untuk membersihkan kota Melaka daripada serangga yang membawa penyakit. Syarat itu juga menggambarkan sikap Sultan Mahmud yang sanggup menggadaikan hati rakyat jelata demi mencapai matlamat yang dihajatkan. Syarat 7 tempayan air mata dara pula dilihat sebagai perlambangan kesengsaraan anak-anak gadis yang dipaksa menjadi gundik sultan dan berpisah dengan keluarga. Sampaikan pada Sultan. Apabila sampaikan pada Sultan, Sultan suka. Sultan boleh adakan tu. Sebenarnya Puteri Gunung Ledang tu dia cuba nak tengok
kebijaksanaan sultan. Bukan dia menolak kerana dia tak dapat darah anak dia. Dia menolak ni kerana kezaliman. Selain itu, syarat semangkuk darah putera mahkota pula bagi menyedarkan Sultan Mahmud tentang tanggungjawab utama baginda sebagai pemerintah Melaka. Hanya tempurung kelapa itu saja yang masih kosong. Penolakan Puteri Gunung Ledang bukan atas sebab raja tidak boleh menghadirkan barang-barang itu, tetapi kerana perjalanan Puteri Gunung itu sendiri adalah perjalanan dalam bentuk kelembutan hati. Jadi bila Sultan hendakkan sanggup membunuh anak kerana satu orang perempuan, disitulah berlakunya penolakan. Dalam filem Puteri Gunung Ledang terbitan 1961 keluaran KT Keris juga memaparkan babak Sultan Mahmud menghunus keris ke tubuh Tun Ahmad, namun sempat dihalang oleh Puteri Gunung Ledang. Jadi Puteri Gunung Ledang, suami dan isterinya seorang pendakwah, seorang pengembang Islam. Jadi oleh sebab itulah dia tidak mau terikat dalam keadaan yang seperti ini. Dia perlu balik semula ke Demak. Jadi oleh sebab itu kerjanya masih lagi banyak. Bukan terikat dalam satu sudut yang paling sempit. Jadi dia mesti terus berjuang dalam skop yang paling besar. Jadi timbullah alasan-alasan yang paling berhemah untuk menolak keadaan itu. Jadi pada saya itu menunjukkan ketinggian budi seorang puteri. Mat Nur Jamian, 66 tahun sudah sekian lama berkhidmat sebagai ranger di hutan lipur Gunung Ledang ini. Beliau banyak mengkaji kisah Puteri Gunung Ledang. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka, kita bukan duduk pada kuatnya pemerintahan, tetapi adalah pada kedaulatan. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka, dan pada saya Sultan Mahmud bukanlah sebenar raja yang layak untuk menduduki kata Gunung Ledang. Dikatakan laluan Hang Tuah bersama rombongan istana menuju ke puncak Mahligai melalui perkampungan orang asli Ai Tawas Tangkak, Padang Silat, Jeram dan Bukit Botak. Kru majalah Islam ke kampung Air Tawas, Tangkak Johor bagi mendengar sendiri cerita daripada masyarakat orang asli berkenaan dengan legenda ini. Bila saya cakap Gunung Ledang ni jangan main-main. Banyak silah-silahnya tapi orang tak tahu. Suka tabuh ni, buang itu. Sebenarnya. Tidak tu, kadang dia duduk macam saya ni kita bukan nampak. Kadang kena tempeleng lah, kena apa sakit orang tu, macam lah. Jaga silah-silah tu, tahu dari pantang larang situ. Menurut Tok Baten Linggit, di Gunung Ledang ini terdapat sebuah gua yang menjadi lokasi pemujaan segelintir pengunjung untuk mengubati penyakit dan meminta hajat. Mereka percaya gua itu tempat Tuan Puteri bermain. Okey, sama. Jalan baik-baik ya. Okey, ini kawan lama. Sebelum ni kita jalankan satu intipan kerana di sini menjadi tempat tumpuan-tumpuan orang-orang berhajat. Dan semasa tu bila kita buat intipan, kita buat tangkapan, kita menyuap mereka lah. So, mereka berkata bila mereka datang kat sini, mereka mengatakan yang Tuan Puteri Gunung Ledang akan masuk dalam badan dia lah. So apabila Tuan Puteri Gunung Ledang masuk ke badan dia, so dia mendapat satu macam satu aura lah, tenaga yang boleh untuk mengubati penyakit ataupun meminta apa-apa hajat. Jadi Encik Khairul, adakah satu aktiviti ini kewujudan Puteri Gunung Ledang masih wujud? Saya rasa tidak. Ini mungkin hanya satu hayalan kepada mereka lah. Terlalu percaya. Paling penting sekarang pada saya, ke mana saja kita pergi, akidah kita jangan lari. Itu paling penting. Gua Hitam dianggap keramat kerana terletak berhampiran Padang Silat yang menjadi laluan Hang Tuah dan Tun Mamat. Lokasi ini bersebelahan Jeram, tempat nenek Kebayan dan Tuan Puteri bermain. Okey, inilah Cik Aris yang dikenali sebagai Padang Silat. Di mana tempat persinggahan Hang Tuah.
Dia ikutkan kalau perjalanan hang tuah ni kan, dia daripada kampungan orang asli tu, dia Gunung Bayan. Lepas tu dia akan datang ke sini, singgah Padang Silat. Lepas tu dia pergi ke bawah ambil air di kawasan Jeram. Lepas hulu balang tu, dia berehat sekejap sini. Lepas tu dia ke Jeram. Dia pergi ke Jeram untuk dia ni lah minum dan sebagainya. Lepas ke Jeram, lepas tu dia terus menuju ke puncak lah. Sejarah Puteri Gunung Ledang perlu diterjemahkan dalam karya yang bersandarkan fakta yang jelas supaya tidak dilihat sebagai mitos semata-mata. Cik Aris, sekarang kita dah sampai dekat puncak Gunung Ledang. Di sebelah bawah sana tu, dikatakan puncak Mahligai, di mana tempat ni lah Taman Tuan Puteri Gunung Ledang. Adakah tempat di puncak Mahligai ni Tun Mamat dengan pengikutnya? Ya, betul. Tun Mamat dan pengikutnya lah. Dia menuju ke puncak Mahligai. Kalau dari segi konsep Melayu pun, kalau nak tahu tingginya gunung, tanya burung enggang. Kalau nak tahu dalamnya lubuk, tanya kepada memerang. Kalau nak tahu lebarnya padang, tanya pada seluang. Kalau nak tahu hutanan tebal, tanya pada Pak Belang. Kalau nak tahu lebarnya padang, tanya pada belalang. Jadi kita kena tanya kepada orang yang pakar, orang yang arif, orang yang faham. Kalau kita tanya kepada orang yang tak pakar, ada ceritanya, tanya kepada yang pakar, lepas tu kita buat satu kesimpulan yang sebenar benda itu macam mana? Benda itu bagaimana? Kalau kita buang cerita ini adalah satu kerugian. Sebab ini menggambarkan kehebatan orang Melayu. Sebab dapat menyerlahkan tentang kelisanan. Kehebatan pemikiran orang Melayu mendidik melalui cerita. Sejarah ini perlu dipelihara demi memelihara sastra negara agar tak lapuk di telan zaman. Walaupun kisah yang berbeza sama ada daripada cerita lisan atau fakta kajian, tetapi matlamat tetap sama. Menyalurkan nilai-nilai murni demi keharmonian bangsa dan agama. Dengan cerita berbeza, cendekiawan dapat menganalisis dengan menilai bukti yang jitu, menjadikan legenda Puteri Gunung Ledang sebuah karya agung yang syarat dengan pengajaran kepada masyarakat.